Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fadilah binti Selamat. Ini membuat pembintangan tentang projek Google Classroom yang telah Puan arahkan kepada kami. Okey. Di sini saya akan buat penerangan dahulu tentang apa dia Google Classroom. Okey. Di sini kita lihat yang pertama, apa dia itu Google Classroom? Google Classroom adalah satu sistem pembelajaran yang diperkembangkan oleh Google untuk layanan pembelajaran iaitu sekolah. Tambahan daripada Wikipedia, Google Classroom ini dirancang untuk menyederhanakan pembuatan, perindustrian dan juga penetapan tugas dengan cara tanpa kertas. Bagi saya Google Classroom ini adalah cara pendekatan yang baik. Kita lihat sekarang adalah musim PKP dan pelajar tidak boleh pergi ke sekolah. Kita sebagai guru kena mengambil sedikit inisiatif untuk pelajar kita tidak terputus menerima ilmu. Jadi saya rasa penggunaan Google Classroom adalah di antara cara yang baik untuk kita sentiasa dekat dan juga pelajar sentiasa menerima pelajaran setiap hari. Apa dia kelebihan Google Classroom? Kita lihat di sini ada beberapa cara ataupun apa dia kelebihan Google Classroom. Okey, yang pertama adalah dia memudahkan mewujudkan kelas. Sebab kita dengan ada email, dengan itu kita boleh wujudkan kelas dalam Google Classroom. Okey, kedua adalah mudah menyimpan senarai murid. Di situ dalam satu kelas itu kita segalanya kita boleh masukkan. Apa sahaja mengenai kelas tersebut, kita boleh simpan di dalam Google Classroom tersebut. Okey, seterusnya adalah mudah membuat tugasan. Setiap hari guru boleh upload apa-apa sahaja tugasan, nota-nota di dalam kelas tersebut. Pelajar boleh melihat pada hari tersebut ataupun pada hari berikutnya sekiranya dia lupa, nota itu masih tersimpan di dalam Google Classroom. Okey, seterusnya adalah dia mudah membuat penilaian, seterusnya mudah membuat pentaksiran. Okey, guru memberi soalan dan murid menjawab soalan tersebut. Dengan cara tersebut kita boleh melihat pelajar tersebut faham ataupun tidak apa yang disampaikan dalam Google Classroom tersebut. Okey, mudah guru membuat kolaborasi antara guru. Di dalam kelas tersebut, kita boleh juga memasukkan guru lain untuk membuat penilaian pada Google Classroom yang kita wujudkan tersebut. Okey, pentadbir juga mudah untuk menyimak kerana di dalam Google Classroom kita boleh masukkan siapa yang kita ingin. Siapa yang kita ingin dia melihat, dia ingin belajar ataupun dia ingin menyimak apa yang kita lakukan dalam kelas tersebut. Itu semua kita boleh masukkanlah melalui email, kita invite mereka masuk ke dalam Google Classroom tersebut. Okey, seterusnya mudah memberi maklum balas. Sekiranya pelajar sudah kita beri apa-apa latihan, pelajar memberi maklum balas dalam komen tersebut. Okey, seterusnya mudah membuat pengumuman. Setiap apa yang kita umumkan, automatik dia akan terus sampai ke email pelajar dan pelajar boleh faham dan tahu kita telah memberi arahan kepada mereka dan mereka membuka Google Classroom dan apa dia akan nampaklah. Okey, seterusnya mudah menyimpan bahan. Segala bahan-bahan apa yang kita upload, dia tersimpan rapi di dalam kita punya kelas lah. Okey, kita lihat di sini apa yang saya telah buat. Ini yang saya telah wujudkan dalam projek saya. Okey, saya telah wujudkan satu kelas iaitu 5 Al-Hudli. Dalam kelas ini, saya telah menyediakan satu sahajalah tajuk untuk saya nampak projek saya ini berkesan ataupun tidak. Okey, dalam sini saya wujudkan satu kelas iaitu 5 Al-Hudli, memang kelas saya ajar di sekolah lah. Okey, saya berada di dalam kelompok ibu bapa yang memang educated. Mereka lebih tahu daripada saya kadang-kadang. Saya juga sedang belajar dan jadi sekiranya saya ingin mewujudkan satu kelas di dalam tempat saya, di sekolah saya kena memahami betul-betul apa itu Google Classroom. Jadi di sini dalam pembelajaran yang Puan beri pada saya, sebenarnya saya telah memahami, saya tahu, saya rasa saya betul-betul
boleh faham lah apa itu Google Classroom dan dapat saya aplikasikan di dalam pembelajaran semasa PKP ini. Alhamdulillah, saya lihat saya wujudkan kelas ini, ibu bapa seronok, mereka sukalah. Jadi anak-anak tidak terputus dengan pembelajaran walaupun dalam musim PKP. Okey, di sini dalam projek saya telah wujudkan satu kelas. Ini muka hadapan lah Okey, seterusnya segala nota, video dan juga latihan telah saya letak di dalam classwork. Saya letak satu nota huduk berserta dengan video di dalamnya. Okey, seterusnya adalah saya sertakan satu kuis dan saya telah memberi satu latihan kefahaman kepada pelajar. Okey, di sini adalah student-student yang saya invite. Okey, dan saya telah invite pelajar saya di sekolah untuk melihat kefahaman mereka tentang apa yang saya ingin sampaikan lah. Okey, di sini adalah latihan kefahaman. Latihan kefahaman ini saya buat adalah untuk melihat apa dia menjawab dengan agak panjang sedikit dan kita lihat setelah saya membaca nota dan melihat video, adakah mereka faham apa yang mereka belajar. Seterusnya quiz. Seterusnya adalah video yang saya telah buat untuk penghasilan projek ini dan dalam video ini telah ada mengenai apa dia wuduk, pengertian wuduk, cara berwuduk. Adakah mereka faham dengan saya terjemahkan dalam kuis dan juga latihan kefahaman tersebut. Okey, ini adalah arahan arahan yang diberikan oleh guru. Bila kita lihat kita bercakap di kelas, bagaimana kita bercakap di kelas, adakah mereka faham? Sekiranya mereka faham, kita terjemahkan semula dalam Google Classroom. Cara kita memberi arahan mestilah dengan baik, dengan tepat dan mudah untuk mereka fahami. Begitu juga di dalam kelas. Okay, ini ada beberapa video dan latihan puzzle itu saya beri kepada mereka lah. Okey, di sini kita lihat, okey, ini adalah video yang saya hasilkan. Okey, bila dilihat dalam video ini, nampak tak? Bila penghasilan video mereka, anak-anak ataupun pelajar-pelajar biasa lebih suka melihat pada video. Dia akan melihat dengan cara yang baik, terutama sekiranya kita menghasilkan satu video yang membuat mereka seronok untuk melihat. Jadinya kita lihatlah di dalam tahap pelajar berapa kita ajar. Kita kena wujudkan animasi-animasi yang mudah mereka faham lah. Okey, ini adalah di antara video cara mengambil wuduk yang betul yang saya cuba buat. Saya lihat dengan adanya video begini, mereka ataupun murid akan lebih faham lah atas apa yang kita berikan. Okey, ini adalah separuh daripada videonya. Kita boleh lihat dalam GC saya. Okey. Okey, sekiranya kita lihat pada apa yang kita belajar dalam Google Classroom, saya lihat perkara ini lebih mudah cara penyampaian terkini dalam norma baru kita dalam PKP ini. Saya rasa saya bersyukur kerana saya dikenalkan dan belajar tentang Google Classroom lah. Okey, ini adalah di antara Google Classroom yang saya wujudkan dalam projek saya.
kita lihat di sini dan cara kita penyampaian kepada pelajar. Okey, ayat yang kita ada biasanya kenalah ayat-ayat yang baik, ayat-ayat yang struktur, ayat-ayat yang mudah pelajar faham. Kerana kita tiada di hadapan mereka dan kita mengharapkan bila mereka membaca arahan kita, mereka akan memahami dan terus membuat maklum di sini dan mereka menjawab kita punya pertanyaan lah. Okey. Kita tengok. Saya ada memberi latihan Nampak? Ini adalah macam satu kuis. Okey, pelajar akan masukkan nama dan mereka boleh mula terus dengan kuis tersebut. Okey, nampak? Ini adalah cara yang kata kita lihat di sini. Okey, yang pertama, apa dia pertama? Nampak? Betul ke tidak? Kita letakkan. Tu dia. Kalau pelajar buat dia seronok tak? Okey. Kedua. Sekiranya jawapan itu tepat, mereka kita punya puzzle ini akan sangkut lah. Tersebut. Okey. Bagi saya perkara ini menarik. Jadi guru akan kena lebih kreatif dalam pada saya latihan ini kita dalam latihan ini tidak boleh kita kena melihat tahap pelajar. Sekiranya pelajar itu berada dalam keadaan tahap yang sederhana, kita punya latihan mestilah berada dalam tahap mereka lah. Sekiranya kita beri yang susah pun tidak tercapai pada kita punya matlamat untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar. Bagi saya kita bagi benda yang mudah tapi ilmu itu berterusan. Okey, tengok ni. Satu. Nampak? Okay. Kita keluarkan dahulu. Begini mereka akan menjadi lebih seronok. Mereka akan cantumkan puzzle-puzzle ini. Dengan mencantumkan puzzle, kita dapat melihat adakah mereka faham dengan apa yang mereka pelajari. Okey, bisa kata niat. Okey, nampak di situ. Kena ke tidak dengan dia punya ni Okey, kalau pelajar kita dalam tahap darjah 5, seronok ke tidak? Kita tak boleh bagi latihan kepada mereka seperti peta iting. Sebenarnya peta iting pun boleh tapi kita tengok tahap pelajar kita lah. Bagi saya kalau saya lihat pada pelajar saya pada kelas yang saya ajar sekarang, mereka lebih mudah untuk melihat kuis yang agak mudah, soalan kefahaman, mereka boleh menjawab dengan mudah. Kuis-kuis begini itu adalah di antara cara kita menilai pelajar kita. Sebenarnya kita memberi latihan yang agak susah, pelajar kita tidak boleh buat, adakah kita sampai dengan apa yang kita ingin sampaikan pada mereka. Sekiranya mereka gagal melakukan latihan tersebut, saya kira mereka gagal, kita pun gagal untuk memberi pelajaran, kita menyampaikan pelajaran tersebut. Tapi sekiranya dengan puzzle begini, saya rasa agak mudah. Mereka pun seronok dan kita pun seronok melihat mereka dapat apa yang kita ajar. Okey, ini contoh yang kedua lah yang saya berikan. Lepas tu quiz. Saya ada memberi quiz. Okey. Latihan kefahaman. Okay, di atas ini latihan kefahaman. Bagi saya kita tidak perlu memberi latihan yang agak berat pada mereka lah. Cukup sekadar kita dapat tahu pelajar kita faham ataupun tidak. Itu dalam Google Classroom ini bukan untuk merumitkan tapi memudahkan pelajar kita lah. Sini mereka menjawab. Okey, nyatakan pengertian dulu. Pengertian dulu adalah satu perkara yang membolehkan kita melakukan soalan. Okey, mereka jawab. Pengertian dulu. Tidak boleh huruf besar semua. Duduk ialah
Okey, pelajar menjawab dengan apa yang mereka faham. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah berkaitan dengan dia punya latihan. Okey, ini yang saya wujudkan dalam projek saya lah. Saya harap puan berpuas hati ataupun menilai dengan tahap pelajar yang saya maksudkan lah, bukan dalam pelajar yang mempunyai tahap yang tinggi. Okey. Okey, nampak di sini ada saya di sini dalam projek saya lebih kepada tajuk hudud. Jadi segala latihan secara nota semua saya lebih kepada hudud lah. Saya susun melalui video simulasi. Lepas tu latihan kefahaman dan juga kuis lah. Okey. Di sini saya dan juga puan berada di teacher untuk menilai pelajar-pelajar dan student-student saya. Okay. Inilah okay, seterusnya. Di sini kita akan lihat sekiranya pelajar sudah menjawab soalan tersebutlah. Saya memberi masa kepada pelajar sehingga hari Sabtu lah untuk menjawab. Okey, seterusnya. Okey, dalam projek yang saya hasilkan ini, saya rasa mereka perkara ini dalam Google Classroom bertepatan dengan apa yang kita ada dalam keadaan kita sekarang. Jadi projek saya ini adalah untuk memudahkan pelajar supaya mereka tidak terputus dengan apa yang mereka sepatutnya belajar di hari-hari cuti begini. Jadi saya rasa projek ini amat bersesuaian dengan cara dengan norma baru sekarang. Jadinya bagi saya pembelajaran dalam Google Classroom ataupun penyampaian secara dalam talian begini adalah amat-amat bersesuaian dibandingkan dengan WhatsApp ataupun Telegram. Saya rasa penghasilan Google Classroom adalah antara cara yang lebih baik dalam penghasilan ataupun penyampaian pembelajaran sekarang. Okey, di akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Sufia yang telah mengajar saya tentang penghasilan Google Classroom, tentang video, tentang PowerPoint, dan di sini saya rasa saya bersyukur kerana saya sebelum ini saya tidak pernah menggunakan ataupun mengaplikasikan perkara ini dalam kelas saya. Tetapi setelah saya membuat pembelajaran, saya tahu sedikit. Jadi saya belajar dan ibu bapa juga seronok dengan cara pembelajaran begini. Jadinya anak mereka tidak terputus. Jadinya apa yang puan telah beri pada saya ini, insya-Allah saya akan sampaikan kepada pelajar-pelajar saya di sekolah, dan saya dahului dengan saya akhiri dengan ucapan terima kasih segala ilmu yang puan beri kepada saya, insya-Allah saya akan sampaikan dan berterusan kepada pelajar-pelajar saya. Okey, saya sudahi dia pembincangan saya hari ini dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.